Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami bertemankan Pian dan juga Hazwan. Dah 8.31 minit pagi dan seperti biasa pada setiap pagi Rabu kita ada segmen kesihatan. Ya, kalau biasa kalau kita nak pergi jumpa doktor kita macam rasa nervous, riau macam tu kan. Tapi lah ni kat segmen kesihatan kita rasa gembira je kalau doktor datang. Sebab macam-macam ilmu yang kita boleh pelajari. Yang tak tahu jadi tahu, yang risau jadi tahu juga. Jadi taklah risau sangat. Dan hari ni tajuk kita cukup menarik. Kita nak bawakan kaitan dengan musim haji tahun ini. Pastinya jemaah haji dah bersiap sedia nak berangkat. Betul. Tapi itulah semua jenis ubat dibawanya. Separuh beg. Sebab apa? Takut kat sana tak jumpa. Jadi jemaah haji dan ubat-ubatan adalah tajuk topik ataupun segmen kesihatan kita hari ini. Bersama dengan dua orang panel ataupun dua orang tetamu kita pagi ini. Yang pertama kita nak mengalu-alukan kedatangan yang berbahagia Dr. Muhazmi bin Muhammad, pakar perubatan keluarga, merangkap juga pensyarah Pusat Perubatan Universiti Malaya. Assalamualaikum doktor. Salam. Dan seorang lagi, kalau dah nampak dalam Facebook live kita ni, siapa tak kenal, rajin berlari. Tadi datang lari ke konti. Tak. Encik Muhammad Zihan Mustafa, Ketua Penolong Pengarah Kanan Program Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Encik Zihan. Waalaikumsalam. Okey. Rasanya kita baru pertama kali dan hari ini hari pertama hari terakhir kita dalam bulan Syawal. Sempat lagi kot kita nak ucapkan selamat raya Selamat. Okey, selamatlah hari raya kita insya-Allah. Dan jom kita mulakan tajuk kita ataupun perbincangan kita hari ini. Siapa nak mulakan dulu? Doktor dulu ke Cik Zihan nak bagi Cik Zihan nak mulakan mukadimah dulu? Mungkin Cik Zihan dululah kot nak ceritakan sikit tentang kenapa bakal haji perlu buat perancangan ubat-ubatan sebelum berangkat. Dan bila sebelum berangkat tu bila agaknya? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Terima kasih kerana sudi jemput kami berdua lah. So saya rasa tajuk ni memang sesuai lah ni. Saya rasa dah memang dalam waktu-waktu nak bergerak dah ni. Bagi jemaah-jemaah haji kita. Kan? Okey, ubat-ubatan ni memang tak boleh dipisahkan lah dengan jemaah haji kita. Sama ada dia mungkin dia sihat ataupun memang dah ada penyakit kronik. Dia memang akan sikit sebanyak adalah ubat yang nak dibawa tu. Sama ada kalau yang tak sakit tu mungkin dia akan bawa ubat-ubat untuk sakit-sakit ringan, kan? Tapi kalau untuk yang lebih penting lagi, yang terutama ni yang memang ada masalah pesakit kronik ni lah. So dia akan bawa bekalan ubat dia ke sana, dan kita pun semua sedia maklum memang nak menunaikan haji kan. Betul. So kalau boleh tak naklah ada sebarang gangguan, terutamanya bila kita tak sihat. So sebab tu kita punya fizikal kita dan juga kesihatan kita kalau boleh tidak mengganggu kita sewaktu di tanah suci lah. Ibadah kan, kita ibadah dan nak fokus. Dan semua benda ni sebenarnya tak jadi masalah lah sekiranya dengan pengambilan ubat yang betul mengikut rawatan yang telah diberikan rasanya boleh membantulah sepanjang kita melakukan ibadah haji so sebab itu sekarang ni persediaan tu memang perlu dilakukan lah sebelum lagi supaya bila sampai sana tak ada macam masalah lah. Kadang-kadang tu ada banyak juga tanggapan yang tak berapa tepat memang antara dia macam mereka dah tahu kat sana pun memang ada klinik tabung haji sediakan. Kadang tu ada juga pusat rawatan. So dia kata tak dapat ubat pun tak apa, tak dapat ubat pun tak apa, ataupun tertinggal pun tak apa. Sebab kat sana nanti tabung haji boleh tolong. Sebab dah ada klinik, dah ada apa. Tapi mungkin salah faham sikit lah. Sebab klinik yang disediakan di sana lebih untuk rawatan-rawatan orang kata pesakit acute. Dan juga kalau pusat rawatan tu untuk yang memang uzur lah. Dia macam mini hospital lah yang betul-betul uzur, bukanlah untuk yang sebenarnya yang tak ada masalah ni, yang dah memang terima rawatan ni sebenarnya jangan pula tiba-tiba tak bawa ubat kan, ataupun tertinggal dan sebagainya. Yang tu nanti confident kat sana ada. So nanti akan memang akan diselesaikan, tapi eloklah sekiranya kita buat persediaan lebih awal supaya kita tak hadapi masalah, kita pun tak risau kan. Di sana dah tenang. Paling kurang minyak angin ada. Paling kurang minyak angin ada, ubat demam, ubat pening ada. Penting tu. Penting tu. Itu walaupun kita tahu di sana ada
klinik, pusat rawatan dan sebagainya. Dan macam Cik Zihan sebut tadi, untuk pesakit acute tau, bukan pesakit cute ni ya. Yang cute. Kan? Tapi cute jugalah semua insya-Allah. Baik, itu kenapa penting lah kita buat persiapan awal untuk ubat-ubatan pastinya. Ya betul. Macam doktor sendiri, macam apa kriteria yang biasanya pemeriksaan kesihatan yang kita sesuai untuk sebelum kita pergi haji ni doktor? Doktor. Untuk pemeriksaan kesihatan ni, saya rasa satu syarat yang paling penting lah untuk sebelum pergi haji ni. Jadi bila kita dapat je surat tawaran daripada tabung haji, kita seronok lah kan. Excited lah dah. Oh, dipilih kan. Alhamdulillah. Tapi ada lagi kriteria lain yang perlu dipenuhi, iaitu dari segi pemeriksaan kesihatan. Jadi pemeriksaan kesihatan ni sebab apa, kita nak jemaah kita yang pergi sana semua sihat-sihat lah. Tak nak sampai sana jatuh sakit jadi tak dapat nak menjalankan ibadah tu dengan sempurna. Jadi kita nak semua sihat. Jadi pemeriksaan kesihatan tu untuk tujuan dia nak pastikan yang pergi ni sihat, ataupun kalau ada penyakit, kita nak pastikan dia stable lah. Okey. Jadi bila pergi tu insya-Allah perjalanan tu lebih lancar. Jadi pemeriksaan tu ada peringkat-peringkat dia. Pada tahun ni tabung haji dah perkenalkan satu lagi persaringan kesihatan di peringkat awal. Maksudnya dapat surat tawaran, dah boleh buat pemeriksaan dulu. Selalunya sebelum ni dia akan tetapkan tarikh tempoh. Semua jemaah kena buat pemeriksaan di klinik kesihatan yang ditetapkan. Tapi yang sekarang ni dia dapat surat tawaran, dia boleh buat terus untuk saringan awal, kita panggil lah. Kemudian bila tabung haji dah tetapkan bila untuk buat saringan yang khas itu, jadi dia buat sekali lagi pemeriksaan kesihatan. Jadi pemeriksaan kesihatan ni maksudnya dia akan tanyalah apa masalah kesihatan kita ada. Kita buat pemeriksaan kesihatan tubuh badan, sikit ujian lah, ada ujian darah untuk tengok kita punya gula ke ataupun hemoglobin. Jadi bila dah buat, kalau ada apa masalah, kat situ kita boleh kesan awal dan kita boleh buat tindakan awal. Kalau dah dekat-dekat nak tarikh penerbangan tu, baru dah buat pemeriksaan, jadi tak sempatlah kita nak buat rawatan ke. Jadi sebab tu ada beberapa peringkat susulan lah ya. Kena buat pemeriksaan susulan untuk pastikan tahap kesihatan kita baik sebelum berangkat. Walaupun pada peringkat awal tu kita dah buat pemeriksaan kesihatan untuk sebelum untuk pastikan kita layak untuk menunaikan haji. Tapi kena juga check lah kan, jangan confident je dah lah raya sekarang ni kan, makan macam-macam dan sebagainya. Jadi pemeriksaan kesihatan penting. Cuma sebelum kita beri satu soalan untuk Cik Zihan cakap tentang persiapan persediaan ubat-ubatan ni, saya rasa bila jumpa doktor tengah bagi tahu nanti sebelum berangkat bawa pil untuk demam, untuk sesama, untuk batuk. Dia tak bagi tahu semua tu. Jadi kita risau, kita bawa semua jenis apa yang ada kat rumah tu dalam beg kita. Macam mana kan kalau kita boleh dapatkan senarai yang terbaik ubat-ubatan yang perlu kita sediakan sebelum berangkat, Cik Zihan? Untuk persediaan sebelum berangkat ni, saya rasa memang tabung haji dia dah sediakan checklist dah. Untuk bawa apakah benda yang basic lah kot. Yang basic lah. Dan kalau yang pesakit kronik tu, jangan tinggalkan apa-apa ubat lah. Yang penting sekali sebelum pergi ni, bekalan tu kena cukup. So memang kalau boleh hadir ke sesi kaunseling ubat-ubatan lah di fasiliti kesihatan lah, sama ada klinik kesihatan atau hospital. Sebelum pergi ni, bawa semua sekali ubat supaya farmasis akan top up dan pastikan bekalan tu cukup sepanjang tempoh nak pergi ke sana. Dan dalam sesi kaunseling tu bolehlah bertanya juga selain daripada tu apa ubat-ubat lain yang nak kena bawa. Selalunya kalau kita tengok lebih kepada, kalau pesakit kronik memang ubat yang wajib tu memang kena bawa. Dan yang lain tu sebenarnya yang macam bolehlah bawa kalau demam-demam ke apa ke, ubat-ubat demam yang tu semua bolehlah. Ubat sunat tu lah yang penting juga. Yang wajib. Ubat sunat tu boleh juga kan. So tak ada lagi harus pula doktor. Sebab apa kat sana, walaupun kita ada klinik dekat maktab-maktab tu, jadi jemaah ramai. Orang kena beratur nak dapat ubat. Jadi kalau kita ada bekalan sendiri tu lebih memudahkan saya rasa. Kita panggil itu rawatan kendiri lah. Bolehlah kita buat dulu. Tapi kalau tengok makan ubat pun tapi
kat sana macam tak okey juga, yang tu janganlah diteruskan. Ya, betul. Yang tu kenalah pergi juga jumpa kan, mana tahu ada sakit lain. So benda tu ubat-ubat umum asas boleh bawa lah, tak ada masalah. Okay, baik, Tapi jangan satu je lah. Kat sini pun ada juga, kita tengok kadang banyak produk-produk merepek tu, yang tu tak payah bawa lah. Yang tu tak payah bawa lah. Itulah, kan? Nanti kat sana jadi benda lain lah pula kan. Sebab kat sana cuaca mungkin lain, keadaan lain dengan macam doktor sebut tadi. Bukan ribuan saja, jutaan kot manusia, umat manusia berkumpul di tanah suci nanti. Okey, kejap lagi kita akan sambung lagi. Mungkin doktor nak bagi penekanan juga pada mereka yang mungkin menghidap kencing manis, ada darah tinggi dan sebagainya. Macam mana persiapan untuk sebelum berangkat ke tanah suci dan berada di sana nanti ya. Ya, betul. Okey. Dan pada anda ni, kalau katakan ada sebarang soalan ataupun pandangan dan juga perkongsian, anda boleh terus ajukan saja ke talian WhatsApp kami 01129004 ataupun yang tengah tonton kami secara live di Facebook pun boleh ajukan soalan di sana. InsyaAllah pencerahan akan diberikan oleh tetamu kita pagi ini dari PPUM dan juga dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Saat ini bersama Lutfan, saat kau perlukan ku. Hanya di Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Beranda meninggalkan semua kisah suka dan duka yang terjadi di antara kita berdua. Akan tersemaikan memori, bekalan untuk aku mengingati dirimu. Engkaulah sahabatku, kau sentiasa dalam hatiku. Ku doakan agar engkau bahagia, hidupmu ceria, harimu gembira, keberkalah. Jika engkau berduka, aku akan ada saat kau perlukanku. Kau hadiahkan inspirasi, juga motivasi dan nasihat, teguran tanpa sanksi. Kau ajarku erti memberi, makna menerima dengan ikhlas dan setia. Ku doakan agar engkau bahagia, hidupmu ceria, harimu gembira, kabarkanlah. Jika engkau berduka, aku akan ada saat kau perlukan. Peristiwa kita yang lalu akan kulukiskan menjadi potret indah yang tersemat di jiwa. Ku doakan agar engkau bahagia, hidupmu ceria, harimu gembira, kabarkanlah. Jika engkau berduka, aku akan ada, aku akan ada saat kau perlukanku. Kaulah sahabatku dan kaulah sahabatku. Tahun ni, kita korban untuk umat Islam di Poland dengan Muslim Camp Malaysia boleh je? Macam mana tu? Kalau Jah nak berkorban di negara umat Islam yang sedang bergolak seperti Syria, Palestin dan Yaman pun boleh. Bukan tu je, korban dan akikah di negara minoriti umat Islam yang memerlukan seperti di India dan Nepal pun ada. Kalau macam tu, jangan lupa daftar nama saya untuk korban tahun ni ya. Korban dan akikah bersama Muslim Camp Malaysia. Layari www.muslimcampmalaysia.com atau FB Muslim Camp Malaysia Society. Hubungi 011 500 500 300.
3. The Quran asks us, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ? Where then are you going? It's the heart that determines where you're going. So inshallah we'll look at the human heart and its role in guidance. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I'm honored to be part of an event entitled Where's Your Heart? Prophetic Guidance in an Age of Confusion. So we really look forward to seeing you there, inshallah. Join us with Sheikh Hamza Yusuf on the 8th of July at the KL Convention Center for a public lecture entitled Where is Your Heart? Prophetic Guidance in an Age of Confusion, 8 p.m. For tickets and more details, log on to www.alnaqi.asia, ALNAQIY.asia. Alhamdulillah, sejak aku pakai alat bantu dengar ni, rasa lebih sempurna masa dengar khutbah Jumaat ceramah di masjid. Jadi lebih jelas dah terang. Nak main dengan cucu-cucu pun lagi seronok sekarang. Iyalah, patutlah nampak kau makin ceria sekarang. Kat mana nak beli alat bantu dengar ni? Hubungi je syarikat Perfect Hearing. Audiologis mereka boleh buat ujian pendengaran percuma tahu. Layari je perfecthearing.my untuk info lanjut. Baiklah, sekarang juga aku buat temu janji. Apa hearing tadi? Perfect Hearing, pendengaran kini sempurna. Boleh juga hubungi 016 876 5942. Warna Pagi IKIM. Terima kasih untuk anda kerana masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami di Lembah Kelang dengan kami menerusi frekuensi 91.5 FM bersama Pertemakan Pian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi. Dan kita masih lagi bersama untuk segmen kesihatan kita pagi ini membawakan tajuk Jemaah Haji dan Ubat-Ubatan bersama dengan dua orang tetamu kita, Dr. Muhazmi bin Muhammad, pakar perubatan keluarga, merangkap juga pensyarah di Pusat Perubatan Universiti Malaya, dan juga Encik Muhammad Zihan Mustafa, Ketua Penolong Pengarah Kanan Program Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia. KKM. Dan jom kita sambung Doktor dan juga Cik Zihan tentang persiapan untuk jemaah haji. Tadi mungkin untuk doktor lah nak bagi peringatan dan nasihat khususnya untuk ibu, ayah, sahabat-sahabat kita ni yang ada kencing manis, darah tinggi dan penyakit-penyakit yang perlukan ubat yang wajib tadi tu yang kena dibawa tu doktor. Untuk persediaan jika yang ada penyakit lah kan, dah ada penyakit tu kita kena ada persiapan awal lah. Maksudnya sebelum pergi lagi. Macam kalau kita dah memang rasa kita akan dipilih untuk calon haji pada tahun tu, persediaan dia kena awal lagi. Sebab apa, kalau dah dekat-dekat tu terlampau suntuk nak buat persiapan, nak kontrolkan kencing manis, nak kontrolkan tekanan darah. Sebab benda tu ambil masa kan. So maksudnya selalunya doktor akan kalau tahun tu memang dia dijangka untuk dapat dipilih untuk pergi haji, so persiapannya kena pada awal lagi. Makan ubat dia, kontrol dia, pastikan ubat-ubat yang diambil untuk kontrol tu kita optimizekan lah. Ni doktor akan kita boleh bagi tahu pada doktor macam doktor saya nak pergi haji nanti, so saya nak bekalan ubat yang lebih mungkin sampai habis. Itu kena inform lah. Jadi doktor akan buat pemeriksaan dan juga rawatan yang sepatutnya lah. Ubatnya berapa banyak, nak tambah ke dos, nak kontrol, kalau tak kontrolkan dulu. Kalau insulin tu nak titrate lebih ketat. Jadi contoh macam biasalah kalau ibu mengandung kan, kalau sebelum mengandung lagi doktor dah cakap dah macam mana nak kontrol sebelum mengandung. Jadi sebelum pergi haji pun macam tu juga. Kalau yang jenis ada stok ubat lebih ni boleh kita bagi kat orang. Andai katalah ubat dia lebih, rasanya dia nak tolong, dia prihatin pula nampak. Ada yang nak kongsi kan dalam bilik tu, dia tengok kawan dia tak sihat kan. Kalau eloknya minta dia orang pergi check dengan ke klinik maktab lah dekat sana. Jadi lebih kita tahu apa masalah dia. Kadang-kadang kalau bagi ubat tertentu mungkin salah ke, lebih baik dapat rawatan yang lebih tepat lah. Saya rasa lain pula jadinya nanti niat nak tolong. Jadi lain. Tapi selain daripada persiapan yang ubat-ubat tu, saya rasa persiapan fizikal tu lebih utama. Sebab kat sana dia lasak. Semua aktiviti haji tu melibatkan fizikal. Dengan tawaf, sa'i, berjalan ke masjid setiap hari. Jadi kat sini dia kena start berjalan dah. Kena start buat senaman, riadah untuk fitkan badan. Sebab apa, badan kita ni tak biasa, tiba-tiba kat sana tiba-tiba kena buat semua tu. Jadi terkejut lah. Kan. Itu bukan masalah. Cuaca mungkin panas sekarang ni pun dilaporkan macam tengah musim panas yang tiba-tiba boleh memuncak sampai 50 darjah Celsius. Dijangka tahun ni panas. Lain dengan negara kita kan, betul kan Cik Zihan kan. Jadi kalau tak bersiap sedia tu risau juga nanti termasuk berjalan kaki doktor mungkin kena start berjalan kat sini. Pergi mana-mana jalan. Bagi biasakan kaki tu. Kaki tu yang paling penting kat sana nanti.
Jadi yang tengah dengar ni, orang kata mulakan langkah anda hari ini. Banyak berjalan hari ini. Sempat lagi tak masuk. Okey. Dan Encik Zahid, mungkin perkara yang perlu kita beri perhatian dalam penyediaan ubat-ubatan sebelum bertolak, dan mungkin kalau macam pesakit boleh dapatkan bantuan atau kaunseling berkaitan persediaan ubat-ubatan untuk jemaah haji. Mungkin Encik Zahid boleh terangkan dari sudut ni. Okey, dari segi persediaan ataupun perhatian penyediaan ubat ni, kita tengok dululah ni berdasarkan pengalaman jugalah. Saya pernah bertugas tahun 2013 dulu. Antara apa yang kita lihat antaranya adalah terlupa bawa bekalan ubat. Lepas tu ataupun bawa bekalan tapi ubat ni tak terurus. So bila saya kata tak terurus tu, mungkin kuantiti dia tak cukup ataupun terlebih, ataupun cara simpan dia tak betul, dan juga dia punya ubat tu label-label dia semua dah tak nampak dah. So itu antara yang kita lihat lah. Selain daripada tu, ada juga yang tak ada rujukan terkini lah berkaitan dengan ubat-ubatan. Sebab kita sedia maklum keadaan tu sebelum pergi ke sebelum berangkat ni, dia dah pergi dah jumpa doktor semua. Lepas tu dah ada buku rawatan semua kan. So dalam buku rawatan tu memang lengkap dah semua, dah tulis dah apa ubat semua ada. Tapi mungkin sebelum dia berangkat tu dia ada jumpa lagi sekali. Tapi masa tu mungkin ada sikit lah ubah. Doktor ubah sikit, tengok macam mungkin dos ni tak cukup lah, so kita dah tambah kan. So yang terkini tu sebenarnya tak adalah dalam buku tu. So yang terkini tu sebenarnya ada pada surat ubat, preskripsi ubat dia tu. Sebab tu jugalah yang penting tu kita kata buku rawatan dah ada, tapi preskripsi ubat tu bawa juga. Supaya nanti bila kat sana, katalah kita bukanlah nak doakan apa-apa berlaku, preskripsi ubat tu sebenarnya juga adalah satu sumber rujukan lah. So sebab tu penting antara persediaan awal ni, preskripsi ubat tu kena bawa bersama, masukkan, selitkan dekat dalam buku rawatan, supaya kalau apa-apa nanti yang perlu petugas perawat dekat sana, dia ada rujukan yang terkini lah. Terutama apakah rawatan ubat-ubatan yang diberikan. Untuk sesi kaunseling, macam saya katakan tadi, pergi sajalah. So sekarang ni pun masih sempat, belum bertolak lagi, pergi ke fasiliti kesihatan, sama ada hospital ataupun klinik kesihatan, pergi ke unit farmasi, kemudian minta untuk sesi kaunseling khas lah. Dan mereka akan tengok bila tarikh perjalanan. Selalunya kalau ikut praktis kat sini, kita bekalkan ubat sebulan sekali. Tapi kat waktu yang untuk petugas haji ni, dia akan bagi lebih daripada itulah. Sebab kat sana bukan sebulan, kadang-kadang lebih daripada 40 lebih hari. So kita akan bagi lebih pun sebenarnya, boleh lah. memang khas untuk jemaah haji lah. So kita akan bagi lebih. Selain daripada tu, kau boleh bawa sekali semua ubat-ubatan, kerana kita tak nak juga ada yang kita lihat dia orang bawa semua ubat, ada ubat yang sebenarnya dah off dah. Apa? Expired? Dah habis dah? Tak, doktor dah tak pakai dah ubat tu. Ada ubat baru. Yang dia simpan lagi, dia bawa lagi. Dia simpan, dia bawa semua. Sebenarnya bila sampai sana nanti dia confuse. Bedal lah semua. Nanti dia makan pula semua. Padahal ubat itu mungkin sebab dah ditukar, kadang dia dalam kumpulan yang sama. So benda-benda tu semua biar pegawai farmasi tengok yang mana yang rujukan terkini sahaja yang dibawa. So bukan bawa semua. Kadang-kadang tu bila bawa semua, bukan saja yang dah off, yang expired pun kadang-kadang pun bawa juga kan. So benda-benda macam tu semua biar pegawai farmasi tu susun elok-elok, labelkan balik, mana label-label yang dah tak nampak tu semua kita labelkan balik betul-betul, dan kita mungkin boleh bagi kaunseling, kita ajar betul-betul lah. Sebab lagi satu, warga emas kebanyakannya yang pergi. So kadang-kadang tu bila dekat Malaysia ni, dekat negara kita ada penjaga, so yang sediakan ubat, bagikan ubat, supervise kan. Kat sana tak ada. Kat sana tak ada. So kita kena juga tengok capability dia untuk baca label tu sekurang-kurangnya. Nak baca dia, nak faham label tu, berapa yang dia kena ambil, supaya kita test betul-betul dia okey, faham. Kita itulah, kalau tidak mungkin kita kena buat sikit. Yang satu dia orang kadang suka tukar-tukar label. Kita dah masuk dah label cantik kan.
dia nak kumpulkan, dia buka, dia pisahkan balik. Jadi labeling tu dah kacau bilau lah. Dan kita ada tengok jugalah yang memang ada bawa yang dalam box. Kan pil box tu semua ada, bagus. Alhamdulillah semua itu. Tapi bila sampai kat sana, bila kalau memang tak supervise, kalau terutama warga emas ni lah, bila tak ada orang yang supervise, ubat ni yang bulat warna putih tu banyak. So bila bulat putih sama je, dah bila sampai kat sana macam kami tu kita boleh kenal lagi. Ni apasal ada 2 kat sini pula kan. Patutnya 1. Contoh dia macam tu lah. So dalam beg bergoncang macam So benda-benda macam tu memang kita tak galakkan jugalah. Okey, kalau memang tak biasa guna, tak galakkan. Lepas tu yang sebaik-baik ni memang bawa bekas asal dia. Bawa bekas asal yang ada label siap. Memang. Jangan tukar-tukar. Jangan pergi tukar-tukar. Kadang-kadang tu dia nak tengok lawa kan. Dia beli bekas lawa, dia buka ni, dia masuk. Kan? Dia pula buat satu bekas baru. Yang tu semua kadang-kadang bukan mak dan ayah tu yang buat macam tu. Anaknya yang buat kan. Yang buat kan sebab mungkin anaknya tak biasa sediakan ubat untuk ibu dan ayahnya. Jadi dia rasa macam mudah kot, ada bekas ni nanti senang lah kot. Nanti mak ikut ni makan ni, yang ni ikut bentuk bekas ni dan ini. Sampai sana kita risau macam Cik Zian sebutkan tadi, terkeliru. Sebab dia tak biasa. So biarkan dalam bekas asal. Yang penting satu lagi, saya tahu kadang-kadang tu lebih daripada 1 ubat, kadang tu 5-6 ubat. Jangan keluarkan, lepas tu dia siap sediakan semua. Lepas tu nanti nak masuk, dia tak tahu yang mana satu dah. Dia buka satu keluar, buka satu masukkan balik, buka satu masukkan balik. Dia jangan buka semua dah buka. Lepas tu dia tak tahu mana satu nak masuk balik. Penting. Pun boleh. So yang terbaik bawa bekas asal, buka satu persatu, kemudian barulah ambil lah nak sekali makan ke, nak telan satu-satu ke. Tu belum cerita tentang sehari berapa kali ambil, pukul berapa nak kena makan dan sebagainya tu. Sekejap lagi kita kongsikan lebih lanjut lah, khususnya tentang tips penyimpanan ubat-ubatan lah untuk jemaah kita. Dan Dr. Muhazmin pun akan cerita juga tentang kepentingan vaksinasi. Ramai dah tahu memang wajib lah diambil, dan mungkin apa kepentingannya, untuk apa manfaat vaksinasi tersebut untuk jemaah haji kita. Dan kepada anda semua, kalau katakan anda ada sebarang soalan yang nak anda ajukan kepada Dr. Muhazmi dan juga Encik Zihan berkaitan topik kita pada hari ini, anda boleh ajukan saja di WhatsApp kami 01129004 juga yang tengah tonton kami secara live di Facebook pun boleh ajukan soalan, dan jangan lupa untuk tekan butang share untuk sama-sama kita kongsikan manfaatnya. Kalau ada pengalaman sihat sakit waktu di Tanah Suci pun boleh juga kongsikan, biar jadi sikit iktibar pada kita semua ya. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Warna Pagi, Inspirasi Islami. Tadi abang pergi kenduri kahwin anak kawan abang. Rugi awak tak pergi Zah, di Institut Kefahaman Islam Malaysia. IKIM ya, dekat Jalan Tuanku Abdul Halim tu. Iya, dewannya cantik, menarik, harga pun berpatutan. Lengkap dengan fasiliti dan tempat letak kereta yang luas. Kalau nak buat sesi bergambar di IKIM pun boleh. Persekitarannya memang cantik. Sesuai untuk majlis anak kita tu nanti. Apa nombornya bang? Zah hubungi nombor 03-6204-6388 atau 018-353-0746. Info di www.ikimniaga.my atau Instagram sewaan Dewan IKIM. Cepat Zah, nanti kita terlepas. Okey bang, sekarang Zah hubungi. Kenapa jerit nama aku ni? Cantik tu dong. Dari jauh aku perhati je kau. Alah, aku cuba tudung Sofia Rose. Desainnya Masya Allah, unik sangat. Tudung sejuk, tak jarang dan ukurannya lebar. Bergaya tapi masih lambung gitu. Oh, Sofia Rose. Yang dekat melawati mall Bangi Sentral dan Shah Alam tu. Betul. Tapi aku beli online je. Dekat www.sofiarose.com ataupun WhatsApp 019-635-0464. Sofia Rose. Kemewahan milik semua. Sofia Rose. Alhamdulillah, sejak aku pakai alat bantu dengar ni, rasa lebih sempurna masa dengar khutbah Jumaat, ceramah di masjid. Jadi lebih jelas dan terang. Nak main dengan cucu-cucu pun lagi seronok sekarang. Iyalah, patutlah nampak kau makin ceria sekarang. Kat mana nak beli alat bantu dengar ni? Hubungi je syarikat Perfect Hearing. Audiologis mereka boleh buat ujian pendengaran percuma tahu. Layari je perfecthearing.my untuk info lanjut. Baiklah, sekarang juga aku buat temu janji. Apa hearing tadi? Perfect Hearing, pendengaran kini sempurna. Boleh juga hubungi 016-876-5942. Assalamualaikum, saya Rafi'i, pendengar setia dari Pahang.
Radio IKIM memang menjadi pilihan saya sewaktu memandu dan bekerja. Tanpa Radio IKIM, rasa tak lengkap hidup ini. Untuk itu, anda juga kena teruskan mendengar Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sebagai sebuah negara, kita perlu kreatif, inovatif dan proaktif dalam rangka strategi ekonomi negara kita supaya kita sentiasa bersedia untuk mengikuti trend ini dan berjaya muncul sebagai sebuah ekonomi yang sentiasa berkembang dan menjana kekayaan secara berterusan. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi IKIM. Masih lagi bersama Pian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi, dan kita masih lagi bersama untuk segmen kesihatan kita pagi ini membicarakan mengenai jemaah haji dan ubat-ubatan bersama dengan dua orang wakil kita, Dr. Muhazmi Muhammad dari PPUM dan juga Encik Zihan Mustafa dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Ada juga sahabat-sahabat kita yang tengah menonton di Facebook Live ni, dia tag kawan-kawan ataupun ibu, ayah, saudara mara mungkin yang nak bakal berangkat ke Tanah Suci. Jadi dengar sama-sama ya. Kalau ada soalan, WhatsApp kita 011-29 004 004. Ya. Ni Cik Nasir Yok Ipoh kita ni bertanya Cik Zihan. Kalau dia pesan ke tanya saya tak pasti. Jangan tersilap bawa ubat keras ya. Untuk siapa tu agaknya Cik Nasir ya. Sebab ialah bila cerita tentang ubat-ubatan, jangan lupa dibawa tu. Masing-masing mungkin tahu keperluan masing-masing. Termasuk ada yang tanya macam ubat demam, ubat sesama, ubat pening-pening kepala tu boleh bawa ke? Soalannya. Boleh bawa kan. Tak ada masalah yang tu boleh bawa. Even kalau nak anda kata kalau kita nak cari di sana di Tanah Suci di Mekah atau Madinah, adakah sama ubat, kalau brand mungkin lain lah kot kan, bolehkah kita cari jumpa ubat yang sama? Yang penting sekarang ni kita kat sini selalu kenal ubat melalui bentuk warna tu kan. Tu tak boleh lah sebab kita kat sana tak macam-macam bentuk pun ada. So yang penting kena kenal nama ubat tu. So nama sebenar ubat lah, bukan nama brand juga kan. So nama sebenar ubat. So kalau dia pergi ke farmasi, kalau setakat ubat tu adalah ubat untuk rawatan sakit-sakit am ni, adalah, tak ada masalah lah, boleh tanya. Tapi bagi tahu nama ubat yang sebenar lah. Contoh paracetamol. Itu nama ubat sebenar. Bukan nama brand dia. Mungkin kat sana dia ada mall yang lain. Ataupun doll yang lain kan. So kena tahu nama sebenar ubat lah. Yang penting jangan salah ubat. Dia ikut negara juga ubat-ubat ni Tak, dia kalau nama sebenar pergi kat mana-mana pun dekat dunia ni samalah. Sama je. Tapi je nama je lah yang masa haji ni ubat Arab lah. Kalau kita pergi farmasi kat sana pun ubat Arab. Jangan tersalah ubat. Ubat top ke lain jadi. Ubat top. Ubat keras tu kot. Baik, jangan tersalah ubat yang penting. Dan doktor mungkin nak jelaskan tentang kepentingan vaksinasi. Kenapa kita ataupun diwajibkan ambil vaksin? Vaksin ni memang untuk pencegahan lah. Dan memang ditetapkan oleh kerajaan Saudi. Wajib semua jemaah untuk mengambil vaksin meningokokal. Yang tu wajib. Bukannya untuk haji saja, masuk umrah pun. Memang kena ambil kan, tu. Kalau tak dapat tak ambil, maksudnya tak boleh dapat visa untuk menunaikan umrah atau haji. So yang itu untuk mencegah jangkitan bakteria kepada otak. Yang kalau dapat jangkitan tu kita panggil meningitis lah. Radang pada otak itu boleh menimbulkan masalah yang serius lah. Jadi untuk mencegahnya, bila ambil vaksin tu kita insyaAllah tak dilindungi atau tak dapat jangkitan tu. Untuk mengelakkan sebab keadaan kat sana selalunya haji ni masalahnya sebab jangkitan meningitis ni melalui udara kan. Jadi bila ramai-ramai tu dah bersesak-sesak, jadi kita duduk rapat-rapat, jadi mudah untuk dapat jangkitan seperti itu. Tu langkah pencegahan awal lah. Pencegahan awal. Vaksinasi tu sangat penting. So yang itu wajib. Tapi ada juga yang optional atau kita panggil yang digalakkan lah. Contohnya macam vaksin pneumokokal, itu untuk jangkitan paru-paru. Kemudian lagi satu vaksin influenza, flu vaksin. Itu pun juga untuk mencegah jangkitan saluran pernafasan lah. Di kat sana memang masalah kita punya sistem pernafasan ni mudah dapat jangkitan kat sana. Jadi itu tambahan. Maksudnya lebih baik untuk ambil tambahan ini, terutama sekali golongan jemaah yang ada masalah kesihatan paru-paru lah. Contoh dia ada asma ataupun kita panggil
Lelah apa? Lelah ataupun ada masalah dengan orang yang ada kencing manis, sakit jantung, buah pinggang, ini semua mudah dapat jangkitan lah. Maksudnya dia punya imun badan dia lemah kan. Jadi sebab tu kita sarankan ambil tambahan vaksin tu. Itu kepentingan vaksin tu lah. Ada yang memang wajib diambil dan juga boleh kita ambil untuk mengelakkan ataupun mencegah lebih boleh awal. Pergi pada klinik kesihatan, ada vaksin tersebut. Jadi doktor akan assess and then dia akan recommend lah vaksin mana yang sesuai. Vaksin tu bertahan berapa lama katnya doktor biasanya? Dia lain-lain vaksin tak sama. Lain dia punya jangka masa. Kalau yang meningococcal tu dia last untuk 3 tahun. Maksudnya kalau sebelum pergi haji ni mungkin dah pergi umrah tahun lepas. Dah ambil dah vaksin tu. So untuk haji ni tak perlu lagi. Kita ada dia punya dia dah cover lah. Dia bertahan lagi kan kita ada rekod kita dah ambil. Jadi masih valid, masih sah lagi. Kalau pneumococcal tu lain pula. Yang itu 5 tahun lebih lama. Yang flu vaksin hanya setahun sahaja. Jadi setiap tahun kena ambil lagi kalau perlu. Okey. Masya-Allah, itu dia vaksin. Dan kembali pada ubat-ubatan yang mungkin banyak kita bawa. Ada orang dia siap bawa first aid kit lagi, Cik Zian. Okey ke? Siap ada orang pembalut dengan plaster bagai tu kan. Semua siap sedia. Itu dah menjadi medical team maksudnya. Medical team lah tu. Advance upgrade. Apa lagi tips penting penyimpanan ubat-ubatan yang untuk jemaah? Penyimpanan ni penting lah. Terutama ada beberapa jenis ubat-ubatan yang memerlukan penjagaan suhu. So terutama macam insulin ni lah. So insulin ni kalau kita tengok kebanyakan ni akan guna dalam sekarang ni dalam bentuk pen. Dah jarang dah kita tengok yang menggunakan suntikan dan semua yang penjagaan itu dah tak ada. Dia dah pemudahkan dalam bentuk pen. Yang tu pun penting kerana kalau boleh jangan tertinggal. Sebabnya dia pen ni dia punya insulin yang nak masuk dalam pen tu setiap pen lain dia punya mata, dia punya size dan sebagainya. So jangan ingat macam kalau saya tak bawa pun dia dua-dua ni penting. Yang pen dia tolong bawa, yang insulin dia pun tolong bawa. Jangan tinggal mana-mana. Sebab takut ada yang tertinggal pen, dia kata tak apa kat sana ada pen. Tak jangan. Sebab kalau pen ni tak ada, kita orang susah nak cari. Tu satu. Lepas tu ada juga yang tertinggal dia punya insulin tu. So insulin tu pula, kita kat sana insulin memang ada. Bukan kita kata tak ada, ada. Tapi insulin yang kita ada tu untuk yang kegunaan dalam ward. Dia bukan yang nak masuk dalam pen ni semua, bukan. Kalau ada pun sangat terhad dan juga ikut apa yang kita ada lah. So kita takut nanti yang kita ada tu tak sama pula dengan pen ni, tak boleh masuk. So penting. So yang insulin ni bawa dua-dua, pen ni bawa, yang insulin ni bawa. Okey, yang pen tu kalau dia di dalam pen, maksudnya insulin tu kita dah masuk dalam pen. Insulin tu boleh bertahan 30 hari pada suhu bilik. Maksudnya suhu bilik lah. Dan kita galakkan supaya nanti bila nak bawa nanti ubat-ubatan semua jangan simpan dekat dalam orang kata bagasi yang check in tu. Kena simpan dekat bagasi tangan, bawa masuk lagi masuk ke dalam kapal. Jangan simpan duduk bawah tu. Satu sebab kita mungkin perlu guna ubat tersebut di dalam pesawat ataupun suhu dekat bawah dekat kargo tu dia tak ada terkawal. So kita takut nanti merosakkan ubat-ubatan lah. Semua yang ni tak kisah insulin ke ubat biji ke semua bawa. Ikut dekat dalam tu. Sebab tu kalau boleh adakan sedikit kecil khas untuk bawa ubat lah. Untuk dekat bagasi tangan tu. Kemudian insulin tu yang mana yang belum masuk dalam pen. Yang belum masuk dalam pen, yang tu memang kita akan bagi lebih lah. So yang belum masuk dalam pen tu kena dibawa ikut suhu dia lah. Kalau boleh kena ada sedikit, bukannya cold box yang orang kata nak bawa pergi piknik tu. Bukan besar tu besar benar. Kecil je ada jual dekat kedai farmasi ni. Yang mana dia boleh lah bertahan beberapa jam. Tapi dengan adanya ice pack. Jangan pula pergi ambil ais bawa tu, tak, dia ada khas ice pack dia yang mana kita sejukkan, kemudian kita masukkan dalam beg tu dan kita letak insulin, kita boleh bawa dia lah. Dan kita ada juga sekarang ni saya dipahamkan hari tu pun kita ada mesyuarat dengan tabung haji pun, dia orang pun dah deal lah juga dengan syarikat penerbangan So kalau yang mana yang bawa tu, yang dia punya bila sampai dekat dalam pesawat, kita boleh bagi yang cold pack tu untuk dia simpan dekat dalam pesawat punya peti sejuk lah, supaya dia kekal sejuk.
Supaya dia boleh bantulah, supaya nanti bila keluar, sebab yang tu bukannya boleh bertahan lama, tapi sekurang-kurangnya kita nak jaga insulin tu. So penting untuk ada orang kata small cold bag tu lah. Yang tu boleh cari kat kedai farmasi dan juga boleh dapatkan nasihat lagi sekali lah masa sesi kaunseling tu. So insulin tu sangat penting. Yang kemudian untuk inhaler. Inhaler ni pun penting lah, sebab yang memang lelah kat sana selain daripada cuaca, mungkin berdebu juga. Saya rasa construction kat sana masih berjalan, masih belum habis lagi. Penting untuk ada, selalunya untuk pesakit lelah ni dia ada 2 jenis. Dia ada satu yang kita panggil pencegah, dia ada satu kita panggil pelega. So yang pencegah tu tiap-tiap hari kita ambil. Selalunya 2 kali lah. Tapi tengoklah macam mana doktor merawat dan jenis je. Dan satu lagi pelega. So pelega ni bila kena serangan lelah tu baru ambil. So kalau boleh yang pencegah tu kenalah patuh. Tiap-tiap hari kenalah ambil. Tak ada serangan ke kena ambil. Kerana dia mencegah, bantu untuk sekurang-kurangnya jangan sampai kena attack. So kalau dah kena attack, kena pula pakai yang pelega. So yang tu semua sesi kaunseling pun lagi sekali, kalau tak faham tanya. Dan cara penggunaan dia tu pun ada teknik dia. So yang tu pun penting lah. Penting kena ikutlah apa yang telah pun ditetapkan. Jangan memandai-mandai kita nak langgar semua kan. Insulin tu tolonglah sangat-sangat. Sebab nanti sampai kat sana, kalau salah satu yang tak ada, pen yang tak ada, ataupun insulin yang tak ada, yang petugas nanti akan, kita cubalah cari juga. Cuba tapi itulah ambil masa sikit kadang-kadang tu kan. So kita tak nak ada orang kata terjejas lah rawatan yang sepatutnya, tak ada juga masalah pun. So penting tu insulin kan? tu. Jadi itu yang wajib dia bawa, kenalah bawa. Ada sahabat kita sebelum kita berehat ni berkongsikan, Kak Su katanya teringat dulu tahun 2004 banyak pergi klinik ke Mekah. Di Mekah tu katanya tak payah cakap banyak kat petugas, yalah kurang sihat. Dia kata biar batuk je berbicara. Mungkin petugas dah tahu dah, oi batuk macam ni kena apa, dirawat segera ni. Alhamdulillah semua petugas memang terbaik layanannya. Doktor masa tu 2004. Saya lah. Ya, doktor. Patut doktor senyum malu je, malu je. Memang doktor ada tagline biar batuk berbicara. Yalah, nama pun doktor, jadi dah tahu insya-Allah doktor apa batuk kat sana. Doktor batuk juga. Allah. Insya-Allah. Yang penting kita ada kemudahan, kesihatan, ubat-ubatan untuk jemaah kita yang menunaikan haji. Kita berehat kejap, kita akan kembali lagi. Mungkin doktor nak ceritakan juga mungkin apa antara isu-isu kesihatan yang sering berlaku di kalangan jemaah haji untuk pengetahuan kita bersama. Baik, kita berehat seketika, dengarkan lagu daripada Opik dengan Haji. Hanya di Warna Pagi. Inspirasi. Pening dengan pengiraan dan cara nak bayar zakat simpanan ni. Kau ada akaun bank muamalat? Kenapa pula bank muamalat? Bank muamalat baru je lancarkan izi zakat. Kalau kau dah ada akaun, pergi aktifkan aja. Izi zakat lah. Tapi macam mana kadar potongannya? Sama je macam zakat biasa. 2.5% daripada simpanan tahunan kau. Potongannya secara automatik. Kewajipan kau sebagai orang Islam pun tertunai. Dapat rebat cukai pendapatan lagi. Info lanjut di muamalat.com.my atau hubungi 1300 888787. Detak Lok Terma. Alhamdulillah, sejak aku pakai alat bantu dengar ni, rasa lebih sempurna masa dengar khutbah Jumaat ceramah di masjid. Jadi lebih jelas dan terang. Nak main dengan cucu-cucu pun lagi seronok sekarang. Iyalah, patutlah nampak kau makin ceria sekarang. Kat mana nak beli alat bantu dengar ni? Hubungi je syarikat Perfect Hearing. Audiologis mereka boleh buat ujian pendengaran percuma tahu. Layari je perfecthearing.my untuk info lanjut. Baiklah, sekarang juga aku buat temu janji. Apa hearing tadi? Perfect Hearing, pendengaran kini sempurna. Boleh juga hubungi 016-876-5942. Wadah ilmu sepanjang hari. Berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi IKIM. Jom laksanakan ibadah korban serendah RM300 melalui Islamic Relief Malaysia ke 34 buah negara. Jangan lepaskan peluang sementara penyertaan masih dibuka. Hubungi 0389263434 sekarang untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief.
Baik, selamat pagi kepada anda yang masih lagi bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami bersama Kampian dan juga Hazwan, khusus bagi anda yang mungkin pakcik-pakcik, acik-acik yang tengah bersiap sedia ataupun tengah buat kemah-kemah barang tu, persediaan untuk ke Tanah Suci Mekah. Mungkin ada yang penerbangannya esok. Kami doakan semoga semua urusannya dipermudahkan. Dan masih lagi kita bersama untuk segmen kesihatan kita pagi ini membicarakan mengenai jemaah haji dan ubat-ubatan bersama dengan Dr. Muhazmi Muhammad dan juga Encik Zihan. Dan bila mereka berdua juga berpengalaman juga pernah menyantuni merawat para jemaah haji kita yang menunaikan haji sebelum ini. Jadi dah ada pengalaman di sana lah. Doktor mungkin boleh cerita sikit apa antara isu-isu kesihatan yang biasa berlaku di kalangan jemaah haji kita? Sebenarnya kalau ikutkan jemaah haji yang pergi ni sebenarnya semua yang sihat. Ya, alhamdulillah. Sebab kita dah buat pemeriksaan semua kan. Jadi sepatutnya keseluruhannya secara umumnya sihat lah. InsyaAllah. Amin. Kita doakan. Kalau kita tengok jemaah lain kat sana yang kuat-kuat tu, daripada Turki, daripada Indonesia, tolak-tolak kan. Badan semua kuat-kuat, semua sihat. Jemaah Malaysia kat sana dia senang sikit dapat sakit. Saya tak tahu kenapa. Dia suka sangat pergi klinik. Suka sangat pun nak berjumpa beramah mesra dengan doktor. Tapi memanglah kita tak boleh elakkan. Kadang kat sana walaupun kita sihat, kat sini, kat sana kadang terkena juga sakit. Betul. Orang kata untuk nak hapuskan dosa. Kifarah kan. Amin. Batuk tu memang lazim. Memang tak boleh nak elak lah katakan. Semua kalau kita duduk dalam kemah dekat Arafah, dekat Mina tu boleh dengar macam orkestra. Semua orang batuk. Belah sana, belah kanan, belah kiri, stereo. Jadi maksudnya masalah kesihatan yang paling common tu memang daripada masalah jangkitan sistem pernafasan lah. Batuk, sesama, lelah tu mungkin boleh bertambah kerap. Jadi yang itu yang kita nampak banyak lah. Okey. Tapi kemudahan macam nebulizer ada di nebulizer ada di klinik kita, insyaAllah. Kalau dia tak boleh lega dengan ubat inhaler tadi, so boleh ke klinik untuk ambil nebulizer juga. Alhamdulillah. Okey. Ubat batuk memang laris. Kadang-kadang kita tak adalah cakap sini kan doktor pun macam agak macam nak bagi tak bagi kat sana. Kita bagi je. Bagilah. Dengar batuk tu pun dah tahu dah kan. Ada keperluan bagi ubat. sikit kelegaan. Kan. Dan satu lagi jangkitan paru-paru, pneumonia lah. Terutama kali orang tua. Mudah juga kat sana. Jadi itu yang kata top in the list lah. Yang common di sana. Habis sahabat kita yang ada bertanya, Cik Bakri terima kasih dari Kota Kinabalu Sabah. Kalau penutup mulut yang macam mana disyorkan kalau nak pakai tu, dan kalau ubat jenis cecair boleh ke bawa atau lebih baik bawa jenis pil? Terima kasih Cik Bakri. Mungkin Cik Zainal atau doktor nak jawab? Bantu? Dari segi pencegahan, sebab kita tadi common mudah dapat jangkitan di sistem pernafasan. Jadi saya rasa pencegahan penting. Jadi saya rasa Tamu Haji pun dah bagi tips-tips dalam dia punya sesi-sesi kelas persediaan pergi haji yang tutup muka tu, mask tu. Itu salah satu pencegahan sebenarnya. Untuk kita elakkan debu-debu ataupun kuman-kuman di udara terdedah tu. Jadi bila pakai mask tu kita dapat kurangkan lah. Bukan kata 100% tapi at least ada protection lah kat situ. Terutama sekali bila dah dekat dengan waktu wukuf tu. Bila dah dekat wukuf tu dah kemuncak, orang makin ramai. Semakin sesak. Jadi keadaan tu yang menyebabkan mudah. Lagi satu untuk mereka yang ambil yang buat haji secara muasasah. Dia pergi awal kan, yang kapal-kapal yang awal, kapal terbang yang awal ni, jadi dia dah lama kat sana. Dia lagi mudah dapat jangkitan sebab dia dah lama kat sana. Badan tu dah makin lemah, makin penat. Compare dengan orang yang buat yang kapal yang kemudian lah. Maksudnya dah dekat dengan wukuf, dia masuk je, dia masih sihat lagi kan. Jadi itu less sikit daripada orang yang dah lama. Maksudnya muasasah datang awal, lebih awal. Jadi kalau nak pakai facial mask tu memang digalakkan. Tapi kena jaga jugalah kita punya pantang larang ihram. Kalau jemaah wanita dia tak boleh tutup muka kan. Jadi itu pun nak kena check jugalah. Kena jagalah. Selain daripada tu saya rasa bila dekat masjid tu juga bila kita kan kita solat, kita sujud, lantai tu pun berdebu juga. Jadi kalau boleh kadang saya kata kita tahan nafas kejap. Seketika. Jadi supaya kita tak menghidu debu ke apa di lantai masjid.
Itu pun satu mungkin cara kita boleh fikirkan untuk elakkan penyakitan pernafasan. Minum air banyak. Itu selalu kita sarankan guna air zam-zam lah. Lepas setiap solat fardu tu minum. Jadi doa lah minta sihat walafiat sepanjang menunaikan ibadah. Dan pada perokok. Seperti kat sana itu pun selalu faktor lagi yang menyebabkan mudah dapat jangkitan pernafasan. Jadi kalau kat sana saya rasa ini peluang yang baik untuk mereka berhenti merokok terus. Kat sana memang zon dilarang merokok. Kan? Saya pernah nampak ada video yang viral juga. Kata Syekh Arab kat sana dia sekolahkan jemaah yang merokok tu. Dia duduk dekat situ. Dia tanya macam-macam. Ada jemaah yang sedang merokok masa tu. Memang kena sekolahkan lah. Tak tahulah bahasa Arab ke bahasa apa. Tapi memang kat sana kena, kalau boleh berhentilah terus. Menarik itu. Okey, doktor ada satu soalan tapi saya rasa ni lebih deep soalannya berkaitan dengan myasthenia gravis. Katanya isteri beliau ada penyakit tersebut dan dah buat thymectomy. Boleh tak buat vaccination untuk sebelum pergi haji ni, Dr. Cik Syahrom dari Kota Baru? Penyakit myasthenia gravis ni kalau dah ambil rawatan tak ada masalah. Dia boleh pergi jadi jemaah haji lah. Dan untuk ambil vaksinasi tu pun tak ada isu lah. Boleh lah. Okey, insyaAllah. Okey, kita ada soalan lagi tentang lumbar disc. Siapa nak jawab? Ada sahabat kita kata ada lumbar disc akan berangkat 27 Julai nanti, doktor. Jadi apa mungkin sedikit pesanan untuk jaga kesihatan belakang badan kita ni? Itulah sebab apa tadi saya sebut banyak aktiviti fizikal kat sana kan. Lumbar disc ni mungkin akan memberi masalah tapi tengok dia punya tahap lah. Kalau tahap yang mild, yang tak berapa serius tu saya rasa okey. Tapi kalau yang mungkin agak serius tu nanti perlu cek sebelum pergi dengan doktor dulu macam keadaan dia. Perlu apa-apa ubat yang perlu dibawa bersama tu sekali untuk kurangkan sakit. Kalau sakit lagi susah dia nak buat pergerakan dan ibadah kat sana. Kat sana kita ada juga fisioterapis. Ada fisioterapis. Ada. Mereka juga boleh bagi rawatan dan juga nasihat lah macam mana nak handle kat sana. Tapi dari sini lebih baiklah kalau dapatkan. Tapi kalau kat sini dia dah mungkin dah pernah pergi fisioterapis dan sebagainya, mesti dia dah ada tahu dah apa yang dia nak kena buat ya. Mungkin memerlukan cold therapy ke hot therapy, compression dan sebagainya. So yang tu kalau dah kata memang itulah rawatan dia, so jangan terlupalah bawa benda tu semua. So mungkin setiap kali selepas kita dah balik ke bilik masing-masing so kenalah buat, kalau kena dituram sikit dan sebagainya untuk bagi kelegaan tanpa menggunakan ubat lah. Kita tak boleh lasak-lasak sangat lah. Maksudnya kat sana kalau ada pilihan, kan ni dah ada skuter untuk tawaf dengan sa'i kan? Perlu berjalan, so naik skuter kan RM50 untuk tawaf dan RM50 lagi untuk sa'i lagi RM50. Relax je naik skuter. Ada kemudahan, sudah dapatkan info daripada petugas kita. Dan doktor dan Cik Zihan, kita dah sampai ke penghujung segmen kesihatan. Mesti kalau ada lagi poin-poin yang belum kita kongsikan, pesan nasihat tu sekarang masanya mungkin Cik Zihan dah sampaikan dulu mungkin pesanan dan nasihat pada jemaah kita. Silakan. Yang tadi tu ada yang tanya berkaitan dengan cecair dengan ubat ubat cecair dan ubat biji. Ubat biji tu kalau ada option untuk yang biji, bawa yang biji lah. Sebab yang cecair ni kita takut satu tumpah, pecah, dan kadang-kadang tu untuk kita bawa masuk dalam penerbangan pun ada jumlah isi padu dia. Kan? So kalau ada yang dalam bentuk biji, ambil biji lah. Tapi kalau dah memang ubat batuk tu memang selalunya dalam cecair lah. So kita kena tengoklah, dan kita tak perlulah semua benda kita nak jadikan cecair dan kalau kita memang tak ada masalah nak menelan pun ambil je lah ubat dalam keadaan ubat biji. Seterusnya untuk nasihat jugalah, mungkin adalah yang di kalangan jemaah haji ni yang boleh membantu warga-warga tua di sana. So pentinglah, terutama tengok-tengokkanlah sikit, walaupun mereka mungkin orang kata roommate satu roommate kan. Tengok-tengokkan sikit mereka ni yang mana perlu ambil ubat ya. Sekurang-kurangnya kadang-kadang tu pastikan diorang ni baca label tu kan betul. Kalau tak yang mana yang masih faham baca label kan, boleh membantulah supaya mereka tak tersilap makan ubat nanti kat sana. Selain daripada tu, ubat-ubatan tadi saya kata bawa, lepas tu pergi ke fasiliti kesihatan sebelum nak pergi ni, pastikan ubatan cukup, dapatkan nasihat kaunseling. Lepas tu kalau nak tanya apa-apa pun tanyalah. So insulin tu jangan lupa, tadi ubat untuk lelah tu pun jangan lupa juga.
surat ubat, masukkan dekat dalam buku rawatan. Saya kata surat ubat prescription tu adalah rujukan terakhir lah, rujukan yang terkini lah berkaitan dengan ubat-ubatan untuk membantulah kat sana, perawat-perawat. Dan kat sana tu ada satu lagi juga, dia orang ni kadang tu cakap tak payah buat ubat, kat sana ada air zam-zam. Jangan usaha tetap usaha. Jangan macam tu. Okey. Air zam-zam tak apa, boleh minum, tak ada masalah. Ya, tapi jangan pula air zam-zam cukup, ubat tak makan, tu jangan. Ubat tu ambil macam biasa. Okey, tak ada masalah, ambil je macam biasa untuk pastikan penyakit dan kita terkawal kat sana. Kita pun tak ada gangguan kesihatan, kita boleh concentrate dengan kita punya ibadah haji. Dan kalau boleh ada banyak kadang tu ada banyak member-member share petua-petua ni, petua tu dan sebagainya tu kan. Agak-agak kalau bukan daripada pengamal kesihatan ni, dapatkan daripada pengamal kesihatan lah. Nanti takut buat ikut amalan ni, nanti ada yang tak betul. Dan ubat-ubatan yang tidak berdaftar dengan Kementerian Kesihatan ni jangan bawa lah. Bukan takut kena rampas ke apa, tak. Kita takut nanti ubat tu mengandungi bahan yang tidak sepatutnya, dan dia boleh mengganggu lah. Kadang-kadang tu ada steroid terlebih dan sebagainya. Kena faham kalau kita ambil steroid ni pun kita punya sistem imun pun nanti akan kurang, senang dapat jangkitan kat sana dan sebagainya. Sebab itu ubat-ubatan yang tidak berdaftar dengan pihak Kementerian Kesihatan, bukan untuk tujuan rawatan pun, yang beli sendiri ni semua, yang online dan sebagainya, hati-hati, tolong dapatkan nasihat yang betul, tak perlu bawa. Dan itu antara yang nasihat yang kita nak penting untuk saya nak sampaikan. InsyaAllah. Doktor mungkin ada nak tambah pesanan kita? Sikit lagi tadi pasal satu lagi keadaan yang saya rasa akan kita anticipate lah sekarang ni, musim haji yang panas so heat stroke. Itu satu lagi yang common kat sana. So pastikan kita cegah lah. Maksudnya dari segi jangan terdedah pada matahari yang terik, ataupun kita keluar lama, ataupun kita try to berlindung lah seboleh mungkin, terutama sekali di Arafah dan di Mina nanti. Minum air secukupnya, untuk pastikan badan kita cukup hydration. So itu antara yang kita bimbang lah kat sana nanti. So pastikan kita cuba cegah lah sebelum berlaku. Dari segi kulit juga kering. Sana cuaca dia panas dan kering, jadi mudah dapat merekahan, penyakit kulit. Jadi sakit lah kalau merekah tu. Kaki tu saya ditumit banyak berjalan. So bawa pelembab. Mereka yang ada diabetes, kaki dia kan mudah kena merekah semua tu, jangkitan, luka. Bawa pelembab. Jadi kena rajin sapu. Tidur sapu. Kita pakai pelembab je, tak ada masalah itu. InsyaAllah. Mungkin doktor nak tambah satu lagi yang pasal hypoglycemia untuk hypoglycemia. Macam mana? Sikit doktor. Ada hypoglycemia tu terutama sekali mereka yang ambil ubat kecil manis lah, insulin terutama sekali. Jadi waktu cucuk ambil insulin tu pun kena penting juga. Waktu makan dia kena betul juga. Jangan ambil insulin tapi tak makan, boleh dapat hypo. So kalau ada tanda-tanda hypo tu mereka dah biasa dah tahu. Jadi kena ambil tindakan lah, kena bawa macam spare lah, macam gula ke. Perlu tak kita bagi tahu pada petugas juga, saya dia ada hypo, jadi tolong tengok-tengokkan saya kalau berlaku. Selalunya petugas akan dapat dia akan macam dah pastikanlah mana ada masalah, dan mereka akan bagi perhatian lebih sikit lah. InsyaAllah. So, itu penting lah. So simpan juga gula-gula dalam orang kata bag kecil tu. Tapi bukanlah untuk sentiasa makan. So bila perlu ngunyah je nampak Pak Haji tu kan. So bawa sikit. So bila kita rasa hypo tu, kita cepat-cepat ambil kan. Saya kurma pun boleh. Menarik tu. Kurma pun boleh kita selit. Cepat-cepat ambil. Tapi itu penting sebab yang bila terlalu bersemangat nak buat amal ibadah tu, kadang tu stay dekat masjid tu lama pun tak makan, tapi ubat dah makan dah kan. So nanti gula nanti turun rendah sangat, hypo. So nanti yang tu elakkanlah bersama, beringat insya-Allah. Jangan sampai pingsan pakcik baik apa pun lah. Itu nasihat sangat bermanfaat dan berguna untuk jemaah haji sebelum berangkat nanti ke tanah suci. Moga-moga sihat walafiat dalam menunaikan ibadat dan beroleh haji mabrur juga dalam keadaan sihat walafiat. Baik, terima kasih banyak-banyak Cik Zian Mustafa, Ketua Penolong Pengarah Kanan Program Perkhidmatan Farmasi KKM, dan Dr.
Azmi Muhammad, pensyarah dan juga pakar perubatan keluarga PPUM, Pusat Perubatan Universiti Malaya. Doktor dan Cik Zihan, terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan untuk bakal jemaah haji, tetamu Allah sekalian, selamat berangkat. Kita doakan salah poster. Kita doakan semoga semuanya selamat insya-Allah. InsyaAllah. Okey, kita berehat seketika, kembali